A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambut tadabbur surah Hud AS. Kita masuk ayat yang ke 52. Dan sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas, ayat 50 kan? Ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Maksudnya, dan juga kepada Ad, kepada kaum Ad diutuskan saudara mereka iaitu Hud alaihissalam. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada bagi kamu daripada Tuhan selain daripadanya. Tidaklah kamu melainkan mereka yang mereka-reka. Pengajarannya, kaum yang kedua yang kufur dan menyembah berhala selepas kaum Nabi Nuh ialah kaum Ad. Dan rahmat Allah setiap kali manusia kufur dan syirik kepada Allah, maka akan diutuskan seorang Rasul untuk membetulkan akidah mereka agar mereka selamat daripada azab Allah. Yang kedua, mesej dakwah semua para rasul dan para nabi ialah satu, iaitu mengajak manusia agar mentauhidkan Allah dan hanya menyembahnya. Yang ketiga, mana-mana dakwah yang mengajak kepada kumpulan ataupun mazhab ataupun individu, maka ia bukan dakwah kepada Allah,
tetapi ia lebih kepada dakwah mengikut hawa nafsu yang bercanggah dengan apa yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, yang keempat, dakwah yang benar yang hanya mengajak manusia mentauhidkan Allah akan menyatukan orang-orang Islam bukan memecah belahkan, bukan memecah belahkan umat Islam. Yarhamkallah. Okey, ayat seterusnya, ayat 51. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala allazi fatarani afala ta'qilun. Maksudnya, wahai kaumku, aku tidak pernah meminta kepada kamu ke atas dakwahku upah. Tidaklah upahku melainkan ke atas Tuhan yang menciptaku. Apakah tidak kamu berakal? Pengajarannya pertama, semua para nabi dan para rasul tidak pernah meminta upah dalam kerja dakwah mereka. Dan mereka sedikit pun tidak ada kepentingan diri atau duniawi, melainkan semata-mata untuk menyelamatkan manusia daripada azab Allah. Yang kedua, manusia yang berakal waras akan sentiasa mengharapkan ganjaran pahala yang jauh lebih besar dan kekal daripada Tuhan yang mencipta segala-galanya. Yang ketiga, sesiapa yang mengutamakan balasan dari manusia dibandingkan dengan balasan daripada Allah, dia adalah orang yang tidak berakal. Okey, cukup lah. Kita sambung tadabbur ayat. Okey, ayat 52 kaitan dengan ayat yang lepas.
Ayat yang lepas, apa dia perintah pertama Nabi Hud AS kepada kaumnya, ataupun mesej pertama Nabi Hud kepada kaumnya, apa dia? Ubudullah, iaitu mentauhidkan Allah. Jadi ayat malam ni mesej yang kedua, perkara kedua yang disampaikan oleh Nabi Hud kepada kaumnya dalam dakwahnya. Dan mesej yang kedua ni berkait rapat dengan mesej yang pertama. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya qaumi, dan wahai kaumku, wahai kaumku, istaghfiru, mohon ampunlah, kamu Rabbakum akan pencipta kamu. Istighfar, minta ampunlah kepada Tuhan kamu. Dalam ayat ni Nabi Hud tak bagi tahu apa dosa kaumnya. Apa dosa kaumnya? Mensyirikkan Allah. Dosa pertama dan paling besar ialah kaum Nabi Hud mensyirikkan Allah, termasuklah menyembah berhala. Jadi apa kaitannya? Apa kaitan sembah Allah dengan minta ampun? Apa dia? Katalah dia menyembah Allah tapi masih mensyirikkan Allah. Ada faedah tak ibadat dia? Tidak ada faedah. Bahkan Allah sebut dalam surah Az-Zumar, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Maksudnya Allah berkata pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta, sekiranya engkau mensyirikkan Allah, la yahbatanna amaluka, pasti semua amalan engkau sia-sia, walaupun engkau adalah Rasulullah. Kalau ada sikit dia syirik, terbatal semua amalan. Wala takunanna minal khasirin, dan pasti kamu akan menjadi orang yang rugi walaupun engkau Rasulullah. Jadi kalau sembah Allah tapi tidak bertaubat dan masih ada unsur syirik, sia-sia. Jadi kaitannya sangat rapat. Sebelum kamu sembah Allah, bertaubat daripada semua kesyirikan dan kekufuran. Okey. Ramai tak masyarakat kita solat, puasa, haji, umrah, tapi dalam hidup mereka ada unsur syirik. Percaya pada tahyul, percaya pada bomoh, kan? Percaya pada tangkal. Itu semua menghapuskan semua amalan. Okey. Kemudian kata Nabi Hud, minta ampunlah kepada siapa? Tak, dia tak sebut Allah, dia sebut Rabbakum. Beza tak? Apa beza? Minta ampun kepada Allah, satu lagi minta ampun kepada pencipta kamu. Ialah apa beza dia? Kalau minta ampun kepada Allah, Allah makna dia Tuhan yang disembah. Macam tak ada kaitan. Minta ampun pada Tuhan yang disembah. Tapi kalau minta ampun kepada pencipta kamu, maknanya sangat tidak patut kamu buat dosa kepada Tuhan yang mencipta kamu. Betul? Dia cipta kamu, dia mengatur hidup kamu, dia bagi rezeki, tiba-tiba kamu kufur pada dia. Maka lagi patut kamu bertaubat kepada pencipta. Macam anak buat dosa pada bapa dengan anak buat salah dengan kawan, dua benda yang berbeza. Mak bapak tu adalah dia ada jasa pada kita. Okey, minta ampunlah kepada Tuhan kamu.
Summa, kemudian tubu. Tubu daripada taba. Kalau fi'al madhi taba. Kalau masdar, kata terbit taubah. Dah jadi bahasa Melayu. Taubah, taubat nasuha. Okey, apa makna taba? Dari segi bahasa, apa dia? Dia apa dia? Apa dia? Kembali. Bahasa Arabnya apa? Raja'ah. Taba makna raja'ah, kembali. Apa maksud kembali? Kembali bila dia buat dosa, dia jauh daripada Allah. Bila bertobat, makna dia kembali semula kepada Allah dengan meninggalkan dosa, maksiat. Jadi kemudian hendaklah kamu bertaubat kembali kepadanya. Okey. Pertama istaghfiru, yang kedua tubu. Kalau kita terjemah yang ini istighfar, iaitu taubat. Ada beza tak istighfar dengan taubat? Biasa kita solat taubat ke solat istighfar? Solat istighfar ke solat taubat? Ada beza tak? Apa beza dia? Taubat daripada pelaku dosa yang akan datang. Taubat, bertaubat pada dosa yang akan datang. Istighfar, istighfar dosa yang lepas. Zakuan tembak ke atau apa? Kebetulan jawapannya betul. Pendapat pertama, istaghfiru, bertaubat daripada dosa kamu yang lepas. Bertaubat dengan dosa yang akan datang. Kenapa Nabi Hud dan juga Allah, pertama dia suruh bertaubat dosa yang lepas, yang kedua dosa akan datang. Kenapa? Sepatut lepas bertaubat tak adalah dosa, betul kan? Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, apa dah? Kullu ibnu Adam khata'un, semua anak Adam khata'un, banyak buat dosa. Bukan sikit, banyak dan kerap. Dan Nabi puji, wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berdosa ialah segera bertaubat. Jadi Allah tahu lepas kamu bertaubat, kamu akan buat lagi dosa. Sama ada dosa yang sama ataupun dosa yang lain. Maka dua-dua ni kena ada. Satu dosa yang lepas, satu lagi bila buat dosa akan datang, terus bertaubat. Sebab kita ni bukan jenis macam sahabat. Sahabat Nabi bila dia buat dosa sekali, lepas tu dia ulang tak? Ada dalil. Allah sebut ciri-ciri orang bertakwa. Apa ciri-ciri orang bertakwa? Apa dia? Dalam surah apa ni? Surah Ali Imran ayat berapa? 130. Cuba cek tengok betul ke tak? Rasa macam tak betul je. 133. Sikit lagi. Mesti 3 ayat kan? Saya tak bagi dia tu, tapi kena. Wallazina idza fa'alu fahisha. Bukan 135. 135, bukan mesti 3, 5. Okey, cuba terjemah. Ciri-ciri orang bertakwa. Kalau kita ada, insya-Allah kita termasuk orang bertakwa. Wallazina, dan orang-orang yang iza fa'alu,
apabila mereka melakukan fahisyah. Aw zalamu anfusahum, ataupun zalim pada. Ini apa beza pula ni? Fahisyah dengan zalamu anfusahum. Ahli tafsir mengatakan fahisyah ni perbuatan keji, dosa besar. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan. Jadi fahisyah dosa besar seperti zina, minum arak, derhaka pada mak bapak. Au zalamu anfusahum, zalim pada diri sendiri, dosa kecil. Jadi orang bertakwa, ini Allah nak sebut ciri-ciri orang bertakwa ni. Soalan dia, orang bertakwa mungkin tak buat dosa besar seperti berzina? Boleh? Mungkin. Minum arak? Mungkin ya. Jadi kalau buat tu kira okey lah. Ada tak sahabat Nabi yang berzina? Ada? Ada sahabat Nabi yang minum arak? Ada? Cuma bezanya sahabat Nabi bila buat dosa besar, apa mereka buat selepas itu? Mereka melakukan, sama ada mereka melakukan dosa besar ataupun zalim pada diri sendiri, zakarullah, mereka terus ingat Allah. Lepas ingat pada Allah, ingat Allah termasuklah ingat kepada azab Allah. Fastaghfaru li dzunubihim. Fa ni mana? Lalu, bukan summa. Lepas buat dosa, ingat pada azab Allah, terus istaghfaru li dzunubihim. Mereka istighfar, minta ampun pada terhadap dosa mereka. Kenapa? Kenapa mereka terus minta ampun kepada Allah? Sebab wa may yaghfiruz dzunub. Sebab mereka yakin tidak ada sesiapa yang boleh mengampunkan dosa-dosa mereka kecuali Allah saja. Selagi tak minta pada Allah, dosa tak akan terhapus. Mintalah pada bapa ke, tok guru ke, padri ke, tak akan terhapus. Satu, mereka segera bertaubat. Yang kedua, walam yusirru ala ma fa'alu. Yang mereka tidak tidak terus kekal atas apa yang mereka lakukan, iaitu mereka tidak kekal di atas dosa. Wahum ya'lamun, sedangkan dalam keadaan mereka tahu itu adalah dosa. Okey. Jadi sifat orang bertakwa, bila dia buat dosa, dosa besar ke dosa kecil, pertama dia terus ingat Allah dan bertaubat. Yang kedua, tidak kekal dalam dosa. Tapi mungkin tak dia ulang balik? Orang bertakwa mungkin. Ada dalil? Mana dia? Contoh dia berzina, lepas tu dia bertaubat, lepas tahun dia berzina lagi. Boleh tak kita kata dia orang bertakwa? Lepas tu dia bertaubat lagi. Orang bertakwa okey lah, macam okey je. Tengok Allah Maha, rahmat Allah ada di sini. Rahmat Allah ada di sini. Allah kata apa ni? Mereka tidak kekal dalam dosa. Allah tak sebut mereka walam yu'idu. Mereka tidak ulang dosa. Kalau Allah kata mereka bertaubat, lepas tu mereka tak ulang dosa, makna apa? Habis. Mana Allah tahu kemungkinan orang beriman yang buat dosa, lepas bertaubat, dia terima taubat, dan ulang balik. Tak apa, taubat lagi. Yang tak boleh apa dia? Kekal berada di atas dosa. Okey ke? Ayat ni melegakan ataupun merimaskan? Lega sikit dengar kan? Lepas tu ada satu hadis, ada seorang lelaki buat dosa bertaubat, buat dosa bertaubat, buat dosa bertaubat. Jadi dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, macam mana ni? Aku buat dosa, lepas tu aku bertaubat, lepas tu buat lagi. Jadi seolah aku main-main. Apa jawapan Rasulullah? Kalau kita jawab apa? Taubat kamu tak diterima ni, main-main je.
Kita terus skip pada Rasulullah kan. Nabi jawab, teruskan perbuatan kamu, iaitu bila kamu buat dosa terus bertaubat. Kemudian kalau buat dosa lagi terus bertaubat, dan Allah tidak akan jemu menerima taubat kamu sehingga kamu jemu bertaubat. Boleh faham? Rahmat Allah tu. Tapi syaratnya apa? Syarat betul-betul bertaubat. Kalau dia bertaubat tapi tak tinggal dosa, itu sebenarnya tak bertaubat. Syarat taubat diterima apa dia? Satu, menyesal perbuatan dosa. Yang kedua, dia menyesal tu termasuklah berhenti. Ada tak tengah-tengah buat dosa menyesal, tengah mengopak, aku menyesal mengopak, lepas tu sambung lagi. Bila menyesal tu maknanya dia tinggal lah. Yang kedua, berazam tidak akan ulang. Yang ketiga, ikhlas kerana Allah. Ada orang berhenti daripada dosa sebab apa? Sebab besok nak kahwin, kan? Nak jaga depan bapa mertua. Yang keempat, sebelum bertaubat ketika waktu taubat diterima. Sebab ada dua waktu taubat tak diterima, iaitu nyawa sampai ke halkum dan matahari terbit sebelah. Yang kelima, yang kelima, berazam tidak ulang lagi. Ada mesti ada keazaman tidak ulang. Allah, ulama tak kata syarat bertaubat ialah mesti tak ulang. Tak. Berazam tak ulang. Beza tak? Berazam tak akan ulang dengan tak akan ulang. Beza tak? Kalau tak akan ulang, habislah. Tapi mesti ada azam. Tapi tiba-tiba ulang balik, tak apa. Yang penting kita ada azam, ada usaha. Lepas tu bertaubat lagi. Okey. Ini pendapat pertama. Beristighfiru dosa yang lepas. Tubuh, dosa akan datang. Pendapat kedua, istighfiru, bertaubat dengan lidah. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi hati dan tindakan belum. Maka datang ayat tubu. Tubu ialah hati bertaubat, amalan kita pun bertaubat. Sebab ramai tak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, setakat bibir je. Tapi hati tak menyesal, lepas istighfar je buat dosa. Ramai tak? Contoh istighfar lepas solat lah. Lepas solat terus buka aurat balik macam biasa, tapi mula istighfar. Itu makna istighfar yang tak diterima. Kata Hasan Basri, istighfar yang perlu pada istighfar yang lain. Faham? Istighfar, tapi perlu pada istighfar yang lain. Kenapa? Istighfar pertama tak terpakai. Okey. Bila kita minta ampun kepada Allah, apa dapat? Ini dalam mesej dakwah setiap Nabi. Satu, sembah Allah. Yang kedua, minta ampun. Mesti orang tanyakan, kalau saya sembah Allah, saya bertaubat, apa saya dapat kat dunia? Kalau kita sebagai pendakwah nak bagi tahu apa? Siapa ada pengalaman bila berdakwah, kita ajak dia solat, kita ajak sembah Allah, lepas tu dia tanya, lepas tu saya dapat apa? Kita jawab apa? Tambah rezeki. Dia kata, saya dah 5 hari solat, sama rezeki. Jadi kita jawab apa yang Allah beritahu dalam Quran. Bila kamu istighfar dan bertaubat, yursil, dia akan mengirim ataupun mengutus, mengirim as-sama. As-sama ni salah satu nama hujan, bukan langit hujan. Dia akan mengirimkan hujan. Dan hujan pula
ke atas kamu midrara. Midrara mana? Tatabuk, berturut-turut dan banyak. Lebat. Tapi lebat di sini bukan sampai banjir, tak. Maksud dia bukan hujan yang renyai-renyai. Bertaubat, turun hujan. Apa maksud dia? Ustaz, saya bukan nak hujan, saya nak makan. Apa maksud dia? Sebenarnya Allah nak bagi itu semua rezeki adalah berpunca daripada hujan. Kita nak makan buah-buahan, nak makan sayur. Kalau tak ada hujan, tak boleh makan. Nak makan binatang kan, kambing ke ayam. Semuanya punca daripada makanan ayam dan kambing daripada apa? Tumbuhan. Tumbuhan pula tumbuh sebab hujan. Nak makan telur kan, yang tak cukup-cukup lagi tu. Kan daripada apa? Daripada ayam. Ayam makan apa? Tumbuhan. Tumbuhan tumbuh sebab apa? Hujan. Okey, rezeki saja. Ada satu lagi. Wa yazidkum. Dan dia, iaitu Allah, menambahkan kepada kamu kuwatan, kekuatan, ila quwwatikum, kepada kekuatan kamu. Apa maksud ni? Satu rezeki, yang kedua kekuatan. Apa maksud kekuatan di sini? Ada 3 tafsiran. Pertama, kekuatan itu ialah tanah semakin subur. Yang kuwatikum, kesuburan tanah kamu akan ditambah lagi dengan kesuburan yang lain. Pendapat kedua, izzah, kemuliaan. Bila kamu istighfar dan bertaubat, Allah tambah kemuliaan, ditambah lagi kepada kemuliaan yang kamu dah miliki. Yang ketiga, kekuatan. Yang ketiga ialah anak. Kekuatan anak. Kamu dah ada anak, tapi ditambah lagi anak. Yang keempat, apa saja bentuk kekuatan, termasuklah kekuatan fizikal. Okey. Jadi selama ni kita bila nak kuatkan fizikal kita, kita makan apa? Tonik ke apa? Apa kita buat bila kita nak sihat tubuh badan, nak kuatkan badan? Apa kita buat? Exercise. Tapi Allah kata apa? Istighfar. Berapa ramai yang nak kuatkan badan, dalam kuat badan dia adalah dia buat dosa. Tapi nampak tak kuat, sihat? Nampak? Tapi sebenarnya dia lemah. Sebab tu orang macam ni tak boleh nak bangun malam. Tak ada kekuatan nak berzikir, tak ada kekuatan nak baca Quran. Tak ada kekuatan nak pergi kelas tadabbur. Nampak saja fizikalnya kuat. Ada satu hadis Nabi kata di akhirat besok dibawa seorang yang fizikalnya cukup gagah, hebat, macam Malik Noor. Tapi bila ditimbang di akhirat besok dengan sayap nyamuk lebih berat. Makna kekuatan fizikal dia kosong, dalamannya kosong. Okey. Jadi yang menjadikan manusia lemah sebab apa? Sebab dosa. Kita tengok Nabi kuat tak fizikal Nabi? Kuatlah. Apa dalil? Nabi boleh berdakwah, Nabi boleh berjihad. Sampai umur berapa Nabi berperang? Sampai last sekali lah, 63. Betul kan? Dan Nabi berperang bukan duduk barisan belakang, barisan depan, ketua panglima perang. Umur 63. Di mana Nabi dapat kekuatan tu? Nabi pernah pergi tak gym apa semua? Pernah tak? Nabi pernah tak pergi exercise pagi-pagi habis pusing satu bukit jelutong? Tak pernah. Dari mana Nabi dapat kekuatan?
Istighfar. Berapa kali Nabi istighfar setiap hari? 70, ada riwayat kata 100. Mulut Nabi sentiasa istighfar. Okey? Jadi kita dapat formula baru untuk sihat badan dan kuatkan badan ialah jangan buang duit beli herba. Betul tak? Nanti orang marah kat saya pula. Tak, ini Al-Quran cakap ni. Okey, sekarang Allah sebut berapa ni? Satu, hujan. Hujan tu adalah rezeki. Yang kedua, kekuatan. Kekuatan apa ni? Apa saja jenis kekuatan? Kenapa dua ni? Satu, hujan yang lebat makna rezeki yang banyak. Yang kedua, kekuatan fizikal. Sebenarnya manusia, matlamat hidup manusia nak dua ni je. Satu, rezeki yang banyak, yang mewah. Yang kedua, sihat tubuh badan. Betul tak? Ada faedah tak rezeki mewah tapi badan tak sihat? Ataupun badan sihat, rezeki tak ada? Betul? Jadi Allah bagi dua-dua ni. Tipsnya apa? Istighfar. Jadi boleh tak kita cakap rezeki sempit sebab tak istighfar? Badan lemah je sebab dosa. Exercise 2 jam, panjat gunung setengah hari. Tapi bila nak baca Quran 5 minit tertidur. Tak ada kekuatan. Kadang-kadang start je Yasin terus tidur. Okey, cuba kita tengok surah Yunus ayat 10 hingga 13. Ada? Ada kan? Ada ana bagi. Nuh. Ana sebut Yunus ah. Nuh. Surah Nuh 10 hingga 13. Okey. Apa bunyi ya? Bunyi lagi. Nabi Nuh berdakwahkan. Sebelum ayat 10 ni, Nabi Nuh bunyi apa? Belajar. Nanti lepas ni setiap kali masuk kelas, telefon kena letak dalam satu bakul. Okey, apa kata Nabi Nuh sebelum ni? Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku berdakwah pada kaum aku siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi dakwah aku tak menambah pada mereka kecuali semakin aku dakwah semakin mereka lari. Kemudian aku pelbagikan dakwah secara terbuka, secara rahsia. Lepas tu, ni kata Nabi Nuh. Faqultu, aku berkata pada kaum aku, istaghfiru rabbakum. Minta ampunlah pada Tuhan kamu. Kenapa? Innahu kana ghaffara. Sebab Tuhan kamu tu sangat. Jadi jangan fikir dosa yang banyak, syirik berpuluh tahun, jangan fikir. Sebab Allah ghaffara. Habis? Lepas minta ampun dapat apa? Ini Allah sebut detail lagi. Yursilis samaa alaikum midrara. Allah turunkan hujan yang lebat. Kemudian Allah huraikan lagi. Wa yumdidkum. Dan Allah yumdid di mana? Memberi dengan banyak lah. Memberi kepada kamu dengan banyak, bi amwal, dengan harta, wa bani, dan anak, dan wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah menjadikan untuk kamu kebun-kebun, dan Allah jadikan wa yaj'al lakum anhara, Allah jadikan untuk kamu sungai-sungai. Cuba sebut berapa semua? Satu, hujan lebat. Yang kedua, harta. Yang ketiga, anak. Yang keempat, kebun. Yang kelima, sungai. Modalnya apa? Istighfar.
Modalnya istighfar. Maknanya punca hujan tak turun, dosa. Punca kebun tak berbuah, dosa. Punca rezeki tak banyak, dosa. Punca tak dapat anak, dosa. Punca sungai kering, dosa. Punca tak ada kerja, dosa. Lepas tu tengah-tengah berdakwah, Nabi Nuh cerita bab ni. Cerita bab apa ni? Rezeki semua ni bab dunia ke bab akhirat? Bab dunia kan? Yang mula-mula kata sembah Allah, selamat daripada azab Allah. Itu cerita akhirat. Tengah-tengah berdakwah cerita akhirat, Nabi Nuh masuk cerita dunia. Kenapa? Sama juga dakwah Nabi Hud tadi. Ajak orang sembah Allah, lepas tu ajak orang istighfar, lepas tu bagi tawaran dunia ke akhirat. Soalannya kenapa? Tak, tawaran dunia tu. Pertama pengajarannya, dakwah ni bukan nak bagi akhirat sahaja. Dakwah mesti dunia dan akhirat. Jangan bila sebut dakwah aja semua cerita akhirat, semua cerita surga. Ustaz, boleh tak saya nak rezeki lebih? Tunggu di surga. Tak ada. Islam adalah agama yang lengkap. Dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Yang kedua, dari segi motivasi kan, orang yang kita berdakwah, dalam kepala dia nak dunia. Tiba-tiba kita pagi petang siang malam cerita akhirat, cerita bidadari, cerita sungai. Apa akan jadi pada dia? Ustaz, saya dah 2 hari tak makan ni. Apa bidadari ni? Maka Allah kata, cerita juga bab dunia. Kamu nak rezeki? Okey, boleh. Nak hujan lebat? Boleh. Nak kebun? Boleh. Tapi istighfar. Boleh faham? Sebab itulah lepas cerita habuan dunia, Nabi Nuh masuk balik bab dakwah, iaitu malakum la tarjuna lillahi waqara. Masuk balik bab dakwah. Apa hal kamu ni tidak mengagungkan Allah? Sedangkan Allah boleh bagi semua pada kamu, dunia dan akhirat. Kenapa kamu masih tidak mengharapkan ganjaran Allah ataupun tidak mengagungkan Allah? Sedangkan waqad khalaqakum atwara, sesungguhnya dia iaitu Allah mencipta kamu atwara. Apa makna atwara? Atwar berperingkat-peringkat, daripada air mani, seketul darah, seketul daging, seketul tulang, keluar bayi, merangkak, berjalan sampai dewasa. Itu semua menunjukkan apa? Kehebatan Allah. Tapi kamu masih tidak merasai kebesaran Allah, masih rasa kebesaran manusia. Kenapa kamu ni? Okey, daripada 2 ayat ni, kisah dakwah Nabi Hud dan kisah dakwah Nabi Nuh, menggambarkan semua masalah manusia. Masalah tak boleh rezeki ke, masalah anak ke, masalah kehidupan, masalah kewangan, semua punca daripada apa? Dosa. Cuba buka surah Al-Ma'idah 66. Okey. Cuba kita terjemah. Walau dan jikalau annahum, sesungguhnya mereka ni siapa? Ahli kitab. Allah beritahu jikalau mereka iaitu ahli kitab aqamut Taurah, mereka menegakkan ataupun mengikut ajaran dalam kitab Taurat mereka, dan orang Nasrani pula ikut ajaran kitab Injil. Kalau mereka betul ikut, apa akan berlaku? Dan apa yang wama unzila ilaihim min rabbihim,
dan ikut juga apa yang telah diturun pada mereka daripada, termasuklah Quran. Ikut je. Apa akan berlaku pada mereka? La akalu. Pasti mereka akan dapat makanan dari mana? Atas mereka, wa min tahti arj, dan daripada bawah. Mana rezeki atas dan bawah. Hanya perlu buat apa? Istighfar dan ikut ajaran. Kalau kita umat Nabi Muhammad hanya perlu istighfar dan ikut Al-Quran. Ni Allah kata rezeki atas dan bawah. Tapi macam mana sekarang? Atas pun tak ada, bawah tak ada, depan tak ada, belakang pun tak ada rezeki. Puncanya apa? Tak ikut Al-Quran. Ikut je. Kemudian minhum ummatun muqtasidatun. Sebahagian mereka ahli kitab itu ada umat yang pertengahan. Dan kebanyakan mereka adalah sa'ama ya'malun, yang jahat, yang buruk amalannya. Okey. Cuba buka hadis. Dan istighfar juga adalah kata Qatadah rahimahullah, seorang tabi'in. Cuba terjemah. Inna hazal Quran, Qurani yadullukum. Quran ni bila kita tadabbur, kita faham sebenarnya Quran nak menunjukkan kepada kamu pada ala daikum, ke atas da, penyakit. Quran bila kita faham sebenarnya Allah Quran nak tunjuk penyakit kamu. Dan wadawaikum, dan Quran juga nak tunjuk ubat. Betul, kalau kita faham Al-Quran, Quran tunjuk satu-satu penyakit kita tu. Sombong, riak, perasan, syok sendiri, suka berbangga dengan amalan yang sedikit. Dan Quran juga tunjukkan ubat. Fa'amma da'ukum, adapun penyakit kamu apa dah? Az-zunub, dosa. Dosa. Kadang-kadang kita cerita amalan kita, Quran kata apa? Quran kata, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal azab. Wahai orang beriman, jangan batalkan pahala sedekah kamu dengan cerita. Kita rasa cerita tu bagus. Kita perasan kita cerita nak dorong orang kan? Orang perasan kita perasan. Jadi penyakit kamu apa dah? Dosa. Wa amma dawaukum, adapun ubatnya apa? Istighfar. Subhanallah. Masalah dua, penyakit. Semua masalah penyakitlah berpunca dari satu penyakit ini, iaitu dosa. Dan rawatan yang paling baik ialah Al-Quran ataupun istighfar. Berapa banyak dihabiskan duit belanja untuk cari obat, telan obat berpuluh ribu tapi tak hilang penyakit. Sebab apa? Obat yang sebenar ialah istighfar. Okey, daripada Hasan Al-Basri, Hasan Basri berkata, aksiru, perbanyakkan minal istighfar, daripada istighfar. Di mana? Banyakkan istighfar, jangan lepas solat sahaja. Pertama, fi buyutikum, di rumah kamu. Dalam rumah pun istighfar, jangan dalam masjid je. Yang kedua, wa ala mawaidikum, di atas hidangan kamu. Masa makan pun istighfar. Kadang-kadang kita makan pun buat dosa. Betul? Apa dia dosa dia? Membazir lagi. Suka komplain makanan, masinlah, tawalah. Nabi bila dihidang makan, yang suka Nabi makan, yang tak suka Nabi senyap je. Kita yang tak suka makan juga, lepas tu mulut komplain. Wa fi turukikum, dan di jalan-jalan kamu, di jalan raya, tengah naik basikal ke naik kereta, istighfar. Wa fi aswaqikum, dan di pasar kamu, pergi Maidan, istighfar. Sebab apa? Bajet RM50 jadi 100, membazir. Beli barang tak perlu, istighfar. Wa fi majalisikum, dan di majlis kamu,
majlis ilmu, kena istighfar tak? Sebab tu lepas di hujung tu kita baca tasbih kafarah. Cuma lepas makan tak baca tasbih kafarah. Kenapa ni? Kenapa kata Hasan Basri kena istighfar di semua tempat? Ainama kuntum, di mana saja kamu berada. Kenapa? Fa innakum, maka sesungguhnya kamu ma tadruna, kamu tak tahu mata tanzilu al-maghfirah, bila keampunan Allah turun dan di mana, kamu tak tahu. Bila tak tahu kena buat apa? Sentiasa. Kadang-kadang kita istighfar lepas solat je, tapi Allah turunkan keampunan tengah malam. Betul kan? Jadi jangan hadkan istighfar di tempat tertentu sahaja. Ada lagi kan? Okey. Qala Abu Musa radhiyallahu anhu. Boleh tak terjemah? Ini masuk tahun ke berapa ni belajar ni? Tahun lepas saya saja terjemah. Tahun ni separuh-separuh. Saya terjemah separuh, pelajar terjemah separuh. Dan target tahun depan pelajar terjemah semua. Setuju? Setuju apa ni? Setuju nak terjemah semua ke? Setuju tak nak datang? Okey, kata Abu Musa, kana terjemah. Adalah lana bagi kami amanani. Dua. Kalau satu amanun, dah jadi bahasa Melayu. Negara kita aman daripada perkataan ni lah. Tapi kalau amanani mana? Dua keamanan. Kata Abu Musa, kita ni sebenarnya ada dua keamanan, dua keselamatan. Zahaba ahaduhuma, zahaba telah pergi atau telah hilang. Ahaduhuma, salah satu daripada dua tu. Ada dua, satu dah hilang. Wahwa, iaitu kaunur rasul fina. Yang hilang apa dia? Keadaan rasul bersama kita. Kan ada ayat kita pernah belajar kan? Allah tidak turunkan azab di satu tempat sebab ada rasul. Sekarang rasul ada tak? Sebab tu dah tak ada. Aman tu dah tak ada dah. Wa baqiya istighfar, dan ada satu lagi keamanan, iaitu istighfar. Allah bagi tahu dalam ayat tu, Allah tidak akan turunkan azab selagi rasul ada bersama. Yang kedua, bila mereka sentiasa beristighfar. Dan di sini juga kita boleh simpulkan, semua masalah berlaku dalam masyarakat, dalam negara sebab masyarakat tak bertaubat kepada Allah. Okey. Habis dah. Kita tengok ayat seterusnya. Wala tatawallaw. Habis Jadi saya nak beritahu, saya nak ulang, siapa-siapa yang ada penyakit, tambah-tambah sekarang penyakit kemurungan kan. Allah, sekarang ni tak tahulah. Saya pun selalu dapat message, dapat call, ada penyakit kemurungan. Biasanya lelaki ke perempuan? Tapi puncanya lelaki lah. Puncanya lelaki. Bila dia cek tengok, memang lelaki punca. Betul, itu real lah. Jadi sekarang bila orang call saya begitu masalah, saya akan cek tengok jaga tak solat 5 waktu. Kalau tak solat, jangan cakap banyak lah. Tak payah pergi ruqyah siapa-siapa. Jangan buang duit. Istighfar. Kadang-kadang dah solat tapi suka cerita hal suami. Dosa. Tak payah ruqyah. Lagi menguntungkan ustaz tu. Kamu tak dapat apa-apa kan? Bertobat. Cek. Kadang-kadang kita tak tahu dosa. Maka solusinya apa? Belajar. Sebab kita tak tahu dosa, sebab kita jahil. Dan akhirnya yang kita buat tu kita rasa macam bukan dosa, sebenarnya dosa. Okey? Istighfar.
Jadi lepas ni kalau siapa ada penyakit apa, jangan bagi nombor saya. Awak sendiri jadi peruqyah. Dah ambil masa 1 minit aja. Kak, istighfar. Berapa bayaran? Tak ada, free. Dia kata apa? Saya memang tak ada dosa. Itulah dosa tu, dosa baru. Itu dosa baru. Wala dan janganlah tatawallau. Kamu berpaling. Ini dakwah Nabi Hud. Pertama, beribadat pada Allah, tauhidkan Allah. Yang kedua, istighfar dan bertaubat. Yang ketiga, arahan, larangan. Jangan kamu berpaling mujrimin dalam keadaan berdosa ataupun dalam keadaan orang yang melakukan dosa. Nampak? Jadi semua dakwah, mesej dakwah yang disampaikan oleh Nabi menunjukkan apa? Nabi ada kepentingan tak? Tak ada. Semua untuk kaum dia. Okey, kita tengok ayat seterusnya. Apa jawapan kaum Nabi Hud setelah Nabi Hud menyampaikan mesej dakwahnya? Qalu, mereka berkata, Ya Hud, wahai ma ji'tana, tidak kamu bawa datang kepada kami bibajinatin, dengan bukti nyata. Tengok, setelah Nabi Hud berdakwah dan beritahu dia tak ada kepentingan, tak ambil upah pun, semata-mata untuk kebaikan kaum dia. Tapi apa jawapan kaum dia? Hud, wahai Hud, kamu ni tak bawa apa-apa pun bukti. Macam mana kami nak terima? Apa maksud tak bawa bukti? Syekh Sa'di rahimahullah, dia kata maksud pertama kaum Hud ni dia nak bukti yang selari dengan nafsu dia. Selagi tak selari dengan kehendak, dia kira itu bukan bukti. Walaupun yang dia nak tu pun adalah tak masuk akal. Adakah perangai tu kat sini? Kita bagilah dalil sahih macam mana Quran ke, dia kata itu bukan hujah. Hujah apa dia? Mesti sama dengan orang ramai. Sama ni. Mungkin dia orang ni belajar daripada kaum Nabi Hud. Bukti dia jelas, dia kata tak jelas lagi. Dan terang ayat Quran, dan terang hadis sahih, dan terang hadis dia palsu. Dia kata yang dia betul. Dia panggil apa tu? Bodoh sombong. Bahkan lagi teruk dia kata apa? Yang bawa kebenaran. Dalam surah Al-Mulk, bila setiap kumpulan dicampak dalam neraka, lalu ditanya pada mereka, alam ya'tikum nazir? Tak ada ke pemberi peringatan datang pada kamu? Dia jawab apa? Qalu bala, ada. Tapi kami kata apa? Qalu bala qad ja'ana nazirun fakazzabna. Kami dustakan mereka. Puak-puak ni sebenar penipu. Lepas tu kami kata apa? In antum illa asramu. Oh, tak baca lagi malam ni. In antum illa fi dhalalin. Yang masuk neraka ni, dia kata datang pemberi peringatan masyarakat dunia. Tapi kami kata puak-puak ni memang penipu. Satu, yang kedua, kamu ni tidak lain melainkan dalam kesesatan yang besar.
Siapa yang kata sesat ni? Yang sesat. Siapa yang dituduh sesat? Yang betul. Itu fitrah, sunnatullah. Yang sesat mesti mengatakan yang benar sesat. Tapi yang benar tak pernah menuduh yang sesat sesat. Kita yang benar jangan menuduh orang. Sebab tugas kita bukan menghukum. Tugas kita membetulkan yang salah. Okey. Tengok dia kata, yang kamu bawa data ni tak jelas lah. Padahal yang semua para nabi bawa sebenarnya jelas tak? Ia adalah daripada Allah. Satu, ada mukjizat. Setiap nabi ada mukjizat. Yang kedua, katalah tak ada mukjizat pun, dakwah, mesej setiap para nabi cukup jelas bahawa semua untuk kebaikan kaum dia. Ajak sembah Allah, ajak tinggal rasuah, ajak tinggal akhlak yang buruk, ajak berakhlak yang mulia. Betul? Semua baik. Itu sebab sebenarnya sudah cukup sebagai bukti dakwah Nabi adalah benar. Tak ada satu pun mengajak pada benda yang sama juga kita bila kita ajak orang tadabbur Al-Quran, ajak orang sunnah. Ada tak benda yang jahat yang kita ajak? Ada? Tak ada. Tapi dia kata kita salah. Tak apa. Biarkan. Wa ma nahnu, dan apa kata lagi kaum ni? Dan tidaklah kami bitariki, meninggalkan alihatina, Tuhan-Tuhan kami, an qaulika, dari kata engkau ataupun dakwah engkau. Maksud apa ni? Sebab kamu tak bawa bukti yang jelas, maka tak ada sebab kami nak tinggal akidah dan amalan kami hanya kerana dakwah engkau. Tak ada sebab. Sama kan? Kita cakap apa pun dia kata apa? Kami tetap dengan pegangan kami, amalan kami. Apa kamu cakap pun kami tak akan terima. Sebab yang kamu bawa tu tak jelas. Maksud tak jelas ialah tak selari dengan arus perdana. Wa ma nahnu, dan tidaklah kami laka bimu'minin, kepada engkau beriman. Okey. 3. Satu, kamu bawa ni tak ada dalil. Dia pula kata pada Nabi tak ada dalil. Kan? Pelik sungguh. Lepas tu, tak ada sebab kami nak tinggal. Kami akan terus dengan Tuhan-Tuhan kami. Dan yang ketiga, kami tak akan beriman. Cukup. Ini adalah sunnatullah. Bila kita berdakwah, madu'un kita sama ada terima ataupun perangai dia sama dengan kaum Nabi. Jadi bertenang, bersabar, relax, jangan kelam kabut. Okey, ada lagi ya? Oh, ada lagi. Ini mesej apa ni? Dah 2 kali ya. Awal lagi kan? Okey, tengok. Apa lagi sikap kaum Hud kepada Nabi Hud? Ataupun apa nama kaum dia? Ad. Orang ajak buat baik, dia kata apa? Innaqul, tidaklah kami berkata illa, melainkan ataupun kecuali. I'taraka, ini lagi teruk ni. I'taraka, telah, i'taraka asabaka, telah menimpa engkau
ba'du alihatina, sebahagian alihatina, Tuhan kami, bisu'in, dengan keburukan. Apa maksud ni? Siapa boleh faham? Saya dah terjemah. Menyumpah kepada Nabi. Maksud lebih kurang dia kata apa? Kesimpulannya, kami nak beritahu engkau ni, wahai Hud, kami nak beritahu. Sebenarnya perangai kamu ni pelik ni, bawa benda yang pelik. Sebenarnya puncanya apa? Sebab sebahagian Tuhan kami menjadikan engkau ditimpa kemurungan. So tu sama ada gila ke, tak waras ke. Jadi kamu ni bawa benda yang baru, bagi mereka tak waras. Apa punca? Kena sumpah ke Tuhan kami. Boleh faham? Bagi mereka ni, yang tak waras apa dia? Bukan yang tak cakap benar, tapi yang tak boleh bersama dengan orang ramai. Itu tak waras. Jadi dia kata, kamu ni perangai pelik ni, mungkin kena sumpah dengan Tuhan kami kot. Jadi bila kita baca kisah-kisah para Nabi, bagaimana dakwah mereka ditentang, dan bila kita berdakwah, kita pun ditentang, kita akan senyum je. Betul tak? Ini dia panggil Quran sifat merawat kita. Tapi kalau kita tak ada buat Al-Quran, kita nak betulkan saudara kita ke pakcik kita marah pula pada kita, kita pun lagi marah. Kita dengan pakcik 2 kali 5. Bahkan kita lagi teruk. Sebab apa? Pakcik tak ada buat Al-Quran, kita tak ada buat, perangai sama je. Sama-sama marah. Betul tak? Quran, bila siapa ada Quran, jiwa dia tenang je. Kemudian apa kata Nabi Hud? Dia berkata, ini okey, tak apalah, kamu tak nak terima, kamu kata aku gila ke, tak waras ke, tapi aku nak bagi tahu, sesungguhnya aku ushhidu, aku bersaksikan Allah, wa ashhadu, dan bersaksilah kamu sendiri aku bersaksi akan Allah, dan kamu sendiri pun bersaksilah. Apa dia? Anni, bahawa sesungguhnya, rahmkallah, bari'un. Apa makna bari'un? Aku berlepas diri. Rahmkallah. Mimma tusyrikun, dari apa yang kamu syirikkan. Ini penting ni. Pertama, walak kan. Walak kita hanya mentauhidkan Allah dan buat apa yang Allah perintah. Yang kedua, bila orang tak nak terima, kena ada barak. Jangan bila orang tak terima, okeylah kita toleransi, kita pun duduk bersama dengan dia. Akhirnya siang kita cakap yang benar, malam duduk bersama dia. Jangan. Walak dan barak mesti clear. Ada seorang tu, dia ustaz, dia mengaji di Pakistan. Dia mula-mula balik, dia mengajar benda yang benarlah, sunahkan. Tapi orang tak boleh terima orang pulau dia. Akhirnya apa jadi? Dia balik seperti asal, dan orang terima dia. Habis. Boleh faham? Barak tu kena jelas. Jangan lemah dan jangan tunduk kepada benda yang tak betul. Walaupun tinggal kita sorang-sorang. Okey. Banyak pula ayat malam ni. Cukuplah dulu. Cukup.
Ada lagi ayat yang saya bagi. Okey, boleh tunjuk surah An-Nahl ayat 97. Okey, ini ayat terapi. Siapa yang ada penyakit anxiety ke, kemurungan, ayat ini insya-Allah boleh menenangkan jiwa. Allah kata apa? Man amila salihan, barang siapa yang beramal soleh, min zakarin au unsa, sama ada lelaki ataupun perempuan, sama aja. Tapi tak cukup dengan amal soleh, mesti ada satu lagi syarat yang lagi penting, wahwa mu'min, dia mesti beriman pada Allah. Kalau beramal soleh tapi tak beriman, jadi munafik. Kalau beriman tapi tak beramal soleh, dakwaan kosong. Maka apa yang Allah bagi pada orang yang ada dua ni? Satu, beramal soleh. Yang kedua, beriman. Allah kata, falanuhyiyannahu, maka pasti kami akan hidupkannya, kami akan beri kehidupan padanya. Kehidupan yang macam mana ni? Hayatan tayyibah, kehidupan yang tayyib. Macam tadilah, bila istighfar, Allah bagi hujan yang lebat, Allah bagi anak, Allah bagi rezeki, hayatan tayyibat. Itu kat dunia. Kat dunia. Di akhirat dapat apa? Wala najziyannahum, dan pasti kami akan balas kepada mereka atas amal soleh mereka, ajrahum, upahnya, pahalanya adalah ahsan, bi ahsan, jauh lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Dia beramal mungkin 10 tahun, tapi kami balas kekal, khalidina fiha abada. Dia solat 2 rakaat, tapi kami balas lebih baik pada dunia dan segala isinya. Dia solat sunat 12 rakaat setiap hari, tapi kami balas istana di surga. Jadi kalau beriman dan beramal soleh, hidup dia akan bahagia. Bila tak bahagia, cek sama ada iman dia tak sempurna ataupun amal solehnya tak selari dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Allah sebut apa? Ayat 98. Yang 97 tu macam hasil orang beriman dan beramal soleh, hasilnya hayatan tayyibah, bahagia. Sebab tu orang beriman ni tak mesti dalam rumah besar, tak mesti kereta mewah. Sebab bahagia tu di mana? Bahagia dalam hati. Sebab tu ada Nabi duduk dalam ikan tapi boleh berzikir. Ada Nabi dicampak dalam api tapi tenang. Ada Nabi duduk dalam gua 3 hari 3 malam tapi tenang je hidup. Sebab kebahagiaan tu dalam hati, bukan pada harta. Jadi ayat 98 Allah bagi kaedah, formula macam mana nak dapat yang atas tu. Macam mana nak dapat ayatan tayyibah, macam mana dia orang beriman dan beramal soleh. Caranya ayat 98. Apa dia? Wa iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Bila kamu nak baca Quran, hendaklah wajib kamu berlindung daripada syaitan yang direjam. Kenapa? Apa kaitan ayat 90? 97 tak ada. Kaitan ayat 98 dengan 97. Apa kaitannya? Untuk kamu jadi orang beriman dan beramal soleh, kamu mesti faham Al-Quran. Dan bila nak faham Quran, ada satu makhluk yang akan pastikan kamu tak akan faham. Siapa? Syaitan. Maka Allah kata bila nak baca Quran, minta berlindung daripada syaitan ni. Sebab kerja syaitan tak nak bagi kamu faham Al-Quran. Kalau kamu nak baca saja, dia tak kacau. Dia pun tolong sambut. Kalau kamu nak khatam, lagilah. Silakan. Lepas khatam, gembira. Tapi tak faham. Yang syaitan paling tak suka bila kamu nak mula faham. Kenapa? Sebab syaitan cukup tahu.
Quran bila difahami dan masuk dalam hati, dia boleh mengubah kehidupan manusia dan memberi kekuatan yang luar biasa. Dia boleh berubah, dia boleh mengubah orang dengan Quran. Itu syaitan tak nak. Kalau nak belajar subjek lain silakan, tapi Quran jangan. Sebab Quran ni kalamullah, kata-kata Allah. Kalau turun kat gunung, gunung boleh pecah. Kalau turun pada manusia, boleh membawa perubahan luar biasa. Okey. Jadi saya nak ulang, siapa yang tak faham Quran memang kena tipu setiap hari pada syaitan. Siapa yang tak ada masa nak baca Quran dan nak faham, memang dia kena tipu kepada syaitan setiap hari. Ustaz ada dalil? Ada. Surah An-Nahl ayat 98. Okey. Cukup ah? Ini buku ni, siapa yang belum beli, surah buku tadabbur yang pertama dalam bentuk bercetak, iaitu tadabbur surah Al-Ma'arij. Siapa yang belum beli ataupun dah beli hilang, ataupun dia beli dah baca, kemudian dia nak bagi hadiah pada siapa kawan ke sahabat ke, sempena masuk bulan Ramadan kan, lebih baik bagi buku, iaitu bagi ilmu, daripada kita masuk bulan Ramadan buat makan. Kenapa makan? Sempena sambut bulan Ramadan, dia tak ke mana. Yang boleh mengubah manusia ialah ilmu. Jadi beli buku ni hadiah sempena dengan Ramadan, tadabbur surah Al-Ma'arij. Dan insya-Allah dalam masa terdekat akan keluar satu lagi buku tadabbur, iaitu tadabbur surah Al-Munafikun. Kita pilih surah Al-Munafikun sebab supaya ramai akan sedar bahawa mereka itu sebenarnya beriman ataupun munafik. Ada yang pada gambaran luar beriman, beramal soleh, tapi sebenarnya dalam hati belum beriman, insya-Allah. Dan malam besok tak ada kelas. Pagi besok macam biasa, kelas di Taman Tun. Kita sambung tadabbur surah Al-An'am. Saya nak sebutlah kepada pelajar-pelajar, khususnya para penginfak. Sebab orang yang infak kepada akaun kita selalu ada. Dan mungkin dia tertanya-tanya ke mana duit itu kan. Jadi sekarang boleh kata duit itu 100% kita guna untuk dakwah. Sama ada kita gaji guru untuk mengajar asnaf, dan penekanan kita ialah supaya asnaf faham Al-Quran. Tahap pertama kita ajar dia Quran, baca Iqra, baca Quran. Tapi dalam masa sama, fokus utama kita ialah supaya semua yang kita ajar faham Al-Quran. Dan yang kedua, faham sunnah Nabi dan amalkan sunnah Nabi. Dan sekarang kita ada lebih kurang 80 lebih guru-guru yang kita bayar gaji daripada penginfak. Satu Malaysia ada 80 lebih guru, sama ada yang full time ataupun part time. Dan pelajar-pelajar yang belajar dengan guru, tajaan kita ada satu Malaysia 2,500. Ada yang dewasa, ada yang kanak-kanak, ada remaja, semua. Tapi majoritinya asnaf. Itulah hasil infak anda semua digunakan untuk apa? Untuk menyampaikan ilmu kepada golongan yang terpinggir. Biasa orang bandar ni senang dia nak cari ilmu kan. Orang bandar, orang kaya. Tapi yang terpinggir dari segi ilmu ialah orang asnaf. Kesian mereka. Mereka tak pergi ke masjid, nak belajar pun kadang-kadang ada yuran. Dan duk fikir nak cari rezeki. Maka kita pergi cari mereka, kita mengajar di rumah mereka. Sehingga sekarang terkumpul 2,500. Ini termasuklah di Thailand, di Indonesia, di Jambi, di Payakumbuh. Dan besok kita akan pergi ke tempat baru, Aceh. Kita akan pergi ke tempat baru, dah ada guru dan dia pun dah mula mengajar. Kita nak tengok, kita nak pastikan dia lebih fokus pada tadabbur Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan kita sekarang ada staf satu Malaysia 37 orang. Staf untuk menguruskan semua ni, kelas, menguruskan guru, menguruskan asnaf. Dan juga ramai asnaf-asnaf yang terus istiqamah dengan kelas, kita bagi bantuan tetap.
bila mereka tak mampu. Bila mereka betul-betul tak mampu dan mereka istiqamah dengan kelas, kita bagi bantuan tetap. Supaya apa? Supaya mereka boleh fokus untuk belajar. Tapi kalau yang belajar sekejap tinggal, itu kita biarkan. Sebab ramai lagi yang betul-betul ikhlas nak belajar. Jadi itulah sumbangan anda semua. Semua pergi kepada dakwah. Semua kepada khususnya tadabbur Al-Quran, insya-Allah. Okey, cukup. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل